Baik, untuk yang terakhir, ya, saya mohon kepada Ustaz Muhammad untuk menjelaskan bagaimanakah dalam konsep kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tengok gejala sosial hari ini ini kita kena sebut tuan-tuan, kita kena sebut. Ya, sebab mungkin berkongsi sikit bila mana saya di pejabat agama di JAIS. Hari-hari dengan masalah rumah tangga orang, laki bini bergaduh maki hamur. Minta maaf cakaplah yang dengan anak-anak mudanya bermasalah, datang berotot bonyok dan sebagainya. Yang suami isteri bergaduh, kalau ada bergaduh maki hamur semua keluarlah perkataannya. Dengan cipannya, cipan pelik cipan. Aku pun terbabit di rumah tangga aku cerita. Ya, nanti dengan remaja-remajanya yang mendedahkan aurat dalam keadaan yang sengaja, kadang-kadang berlebih-lebihan lagi, yang mencuri, yang berzina, rogol tak sudah. Ya, jadi kita dah sebutkan tadi, bukan sekadar ummatan wasata itu dilihat dalam soal agama, ibadah, kerja dan sebagainya seperti mana diperpokok oleh Datuk tadi, tetapi mencakupi juga bagaimana kita dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang juga dituntut di dalam Al-Quran supaya kita dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan muka bumi ini. Dan dalam masa lebih kurang 10 minit terus mohon Ustaz buat kesimpulan dengan perbincangan kita ini. Bersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator, rakan ahli panel, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak saya yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Bagaimana kita ingin menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai satu jalan dalam menjadikan masyarakat ni masyarakat yang wasatiyah ataupun masyarakat yang seimbang. Jadi apabila disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, Nabi SAW ada menyatakan bahawa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia berusaha untuk ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu ubah dengan tangan, ubahlah dengan lisan. Jika tak mampu ubah dengan lisan, ubahlah dengan hati. Maksudnya tidak meredai maksiat itu. Wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Maksudnya kalau langsung tak reda, tak reda pada maksiat itu, mana tak ada iman. Paling kurang tak suka, tak suka ni. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan sebenarnya disuruh kita amar ma'ruf nahi munkar ini sebab maksiat memang ada di sekeliling kita. Cuma kadang-kadang maksiat itu dia berlaku, dia terjadi kerana tidak ada orang tegur. Sebab nafsu ni dia akan cuba sikit-sikit. Okey ni, tak ada orang tegur nampak, okey ni. Dia pergi lebih jauh lagi. Okey ni. Macam mana Ustaz sebut kan? Saya dapat memahami ya, Ustaz Suhaimi punya perasaan. Saya peguam syar'i sejak 2005, faham sangat Ustaz. Masalah rumah tangga ni. Kadang-kadang isteri ni dia provoke suami, dia tengok. Dia provoke sikit, okey tak okey. Tak marah pun dia akan provoke lagi. Okey ni. Itu yang akhirnya tak ditegur, akhirnya sampai boleh akhirnya maki dan sebagainya. Kan sebab apa dia sikit-sikit. Macam tu dengan anak. Anak dia akan test sikit. Keluar malam pukul 10 balik. Mak ayah tak ada apa-apa pun. Pukul 11, tak ada apa-apa pun. Pukul 12 lah. Itu yang sampai dibiarkan, akhirnya pukul 3 pagi pun buat selama je. Dan sebab apa? Tak daripada awal tu tak ditegur. Saya kalau balik daripada macam forum, contoh macam malam ni program, kadang-kadang memang sampai pukul 11, pukul 12. Saya pun Datuk pun biasa kadang habis pukul 12. Kadang-kadang kalau balik ke rumah tu, lalu kawasan perumahan, tengok orang berkapal ni, saya akan berhenti. Biasa saya akan berhenti. Dan pengalaman saya yang cetek ini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Orang Melayu ni bagus. Biasanya kalau 10 orang ditegur, 9 atau 8 orang akan ikut. Satu tu mungkinlah ada. Tapi biasanya mana mengikut. Tapi kenapa mereka boleh buat benda yang jahat tu? Sebab tak ada orang tegur. Kalau saya berhenti tu, saya akan tanya kadang-kadang. Kalau ada orang pukul 12 yang habis forum kan. Apa forum biasa pukul 12. Saya berhenti, berhenti kan. Motor rosak ke? Dia tengok saya, dia kata, tak adalah pakcik.
Dipanggil aku ni pakcik. Pakcik pun pakcik lah kan. Kalau tak ada kau duduk mana? Duduk Kelang pakcik. Pukul 12 lah ni. Tak bagus ni, pergi balik sana lah. Kau ni duduk mana dek? Duduk belakang je, flat belakang ni. Pergi balik tak apa. Terima kasih pakcik. Sama-sama, pergi cepat, boleh balik kan. Kita tegur terima. Ada juga yang menjawab. Ada juga yang menjawab. Dek, motor rosak ke? Tak adalah. Pukul 12 ni tak baik tau. Kau keluar malam macam tu bagelah tak baik ni. Habis pakcik tu pukul 12 kan, pakcik tu baik sangat ke? Ada juga. Ada juga yang menjawab macam tu. Apalah. Tapi paling kurang kalau kita tegur, benda tu akan stop. Masalahnya kalau tak tegur, itulah yang akan boleh jadi terus makin berani. Sebab itulah umat Muhammad kelebihan dia. Antaranya siapa nak jadi umat Muhammad? Siapa nak jadi umat Muhammad? Allah sebut dalam Quran. Ciri-ciri umat Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah satu umat yang suka amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri umat Muhammad. Kalau nak jadi umat Muhammad besok bersama-sama Nabi SAW di akhirat besok, kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau isteri kita buat salah, kita tak tegur, kita takut tak nak tegur, itu tak jadi umat Muhammad. Mungkin anak kita salah, kita takut nak tegur, dia tak jadi umat Muhammad. Kan? Tapi kan ustaz, dia cakap sepatah, saya kata 10 patah dia jawab ustaz. Malas aku nak menegur. 10 patah dia jawab, ada satu orang tanya, ustaz, isi saya ustaz. Sepatah saya kata 10 patah dia jawab ustaz. Apa nasihat ustaz pada saya? Saya kata, bang, abang kena teruskan menegur sehingga kalau tak abang mati, isteri abang mati. Oh macam tu ustaz? Macam tu lah. Macam tu. Kadang-kadang kita tak ada punya kekuatan untuk tegur. Dalam konteks suami isteri, dalam Ustaz suami tadi sebut dah, dalam Jais menghandle masalah suami isteri. Masalah suami isteri ni, kalau tak tegur, mula-mula dia akan jadi tak kuasa. Tak kuasa lah tegur. Tak kuasa ni kalau berterusan, dia akan jadi nanti, mula-mula jadi malas nak menegur, malas lah, nanti bising. Apabila malas nak menegur, sampai setap dia akan jadi tak kuasa. Tak kuasa lah. Dan tak kuasa ni kalau berterusan, dia akan jadi takut nak menegur. Itu akhirnya orang jadi takut bini. Dia bermula dengan malas nak menegur, malahan dia bebel. Dia tak ada kekuatan untuk mendengar bebelan isteri. Dia tak ada kekuatan. Kerana ada kekuatan kita orang lelaki. Sebutkan. Bagi ibu-ibu akak-akak macam tu juga. Suami ni kena sebut dengan baik. Sebut dengan baik. Dia salah kena tegur. Salah tak tegur tu makin berani. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan apa yang kita nak tegur? Nabi kata, tengok kemungkaran, tegur. Buat dengan tangan, tak boleh dengan lisan. Apa yang kita nak tegur? Yang kita nak tegur, yang kita nak betulkan cara berfikir. Sebab seseorang buat salah kerana cara berfikir salah. Seperti mana Datuk Zawi sebut tadi. Seorang ni memandang, kalau dia salah cara memandang, dia boleh buat salah. Seorang isteri hari ini kadang-kadang dia melawan suami. Kadang-kadang dia tak rasa dia salah. Sebab tu dia boleh melawan suami. Cara berfikir tak betul. Alah ustaz, padan muka suami saya ustaz. Dah 2 minggu saya boykot dia. Terkebil laki tidur kat luar. Macam mana saya jadi si solehah ustaz? Dia ni kuat bohong saya padan muka ustaz. Dia tak rasa dia bersalah. Ada kadang-kadang suami yang tak bertanggungjawab pada isteri, dia tak rasa dia bersalah. Sebab apa? Cara berfikir tak betul. Cara berfikir penting. Jadi amar ma'ruf nahi munkar maksudnya apa? Betulkan cara berfikir. Kena betulkan. Salah ni. Seorang isteri berhormat kepada suami. Abang tu sama je, dah diam. Cukup, jangan lawan lagi. Esok ingatkan lagi. Cara berfikir kena betul. Sebab kalau cara berfikir tak betul, seorang akan silap dalam bertindak. So hari ini pergi kuliah, kita dapat satu konsep yang betul, kena kongsikan dengan anak kita, kena kongsi dengan isteri kita. Betulkan cara berfikir. Saya nak tutup forum ini, mana giliran terakhir saya ini, dengan satu cerita. Pada tahun 2008, saya ada program di Maghribi. Maghribi ni Maroko. Mungkin tuan-tuan ada pernah sampai juga. Maroko ni satu tempat yang jauh. Saya naik ke terbang tak puas hati. Tengok peta macam dekat je. Tapi jauh. Sini ke Dubai lebih kurang 8 jam. Transit kat Dubai lagi lebih kurang 6 jam. Dekat 8 jam juga. Daripada Dubai pergi ke Casablanca, lagi 7 jam, 8 jam juga. Ketika saya transit di Dubai tu, 6 jam 7 jam macam tu lebih kurang.
Apa nak buat ni sampai-sampai subuh. Jadi solat subuh, saya bertemu dengan bekas Mufti Johor, Datuk Noh Gadot. Lepas solat subuh saya pun tanya, "Tok, gimana Tok?" Saya kata. Dia kata, "Anda nak pergi Johor ni. Anda nak pergi Mesir ni. Anda nak uruskan pelajar-pelajar kat sana." Ke Johor. Anda nak pergi Mesir ni. Anda nak ada uruskan untuk pelajar-pelajar Johor sana. Entah nak pergi mana? Anda nak Maghribi Tok. Maghribi, ui bagus Maghribi Tok. Kenapa? Kenapa Tok? Sana ulama-ulama hebat-hebat sana tu. Kalau hantar ziarah, hantarkin salam. Anda pun pernah ke sana. Kata Datuk Noh Gadot. Saya jalan lagi, saya bertemu dengan Chef Sabri. Waktu tu Chef Sabri tengah buat program Spice Route TV3. Masak-masak ni. Berbual-bual. Ustaz nak ke mana Ustaz? Saya kata nak pergi Maghribi. Ui Maghribi bagus Ustaz. Kenapa? Makan sana sedap-sedap tau. Masam dia, masin dia, mana dia cukup gabungan dia. Oh ya ke? Wah, sedap-sedap sana tu bagus tu. Okey. Jalan lagi, ya dah 6 jam lama tu. Saya bertemu dengan budak-budak muda, mungkin kerja Petronas macam tu lah. Berbual-bual, dia tanya, "Ustaz nak ke mana Ustaz?" Saya kata saya nak pergi Maghribi. Ui, Maghribi bagus Ustaz. Saya kata kenapa? Perempuan sana cantik-cantik tau. Gabungan orang Turki, orang Barbar, orang Spanyol, orang cantik-cantik Ustaz. Oh ya ke? Oh ya Ustaz, betul Ustaz. Cuba kita lihat, memandang benda yang sama daripada perspektif yang berbeza. Apa membezakan mereka? Cara berfikir. Cara berfikir. Sebab itu Islam datang membetulkan cara berfikir. InsyaAllah kejap lagi, konsep hijrah tu maknanya membetulkan cara berfikir. Kita kongsikan lepas maghrib sekejap kita. Membetulkan cara berfikir. Sebab kalau cara berfikir betul, dia akan betul. Macam Ustaz Zawi sebut tadi kan. Ada orang yang salah dalam melihat kekayaan. Maaf saya sebut kan. Orang Melayu ni, pertama kali, saya bukan nak puji Ustaz Zawi, ikhlas daripada hati saya. Pertama kali saya ni berforum, saya jumpa orang yang memandang kekayaan itu bukan jahat. Sebab kebanyakan hatta ustaz-ustaz pun dia akan ceritakan kaya itu jahat. Akhirnya orang Melayu ni kalau nak kaya dia rasa bersalah. Banyak dia bagi pandangan kaya itu mesti lupa akhirat lah, kaya itu mesti pertama kali kan. Saya memang again benda itulah. Sebab Islam memang perlu kaya. Di Palestin, tuan-tuan sekalian, Israel nak melumpuhkan orang Palestin, dilumpuhkan ekonomi. Sebab orang kalau tak ada kekuatan ekonomi, dia takkan kuat. Di Hebron ditutup kedai-kedai, tak bagi orang berniaga. Sebab tu kalau orang Melayu kita sebut umat Islam di Malaysia perlu kaya. Sebab kalau tak ada kekayaan, kita tak boleh banyak buat benda. Kekuatan ekonomi itu perlu ada, tapi hendaklah di tangan, jangan di hati. Betulkan cara berfikir. Memandang amar ma'ruf nahi munkar tu. Okey, akhir sekali, betulkan cara berfikir kan. Bab kekayaan ni saya sambung sikit sikit lagi last. Ustaz lebih saya pun lebih last. Tahun lepas saya dijemput oleh tabung haji untuk buat kursus perniagaan. Tabung haji dia bagus. Mana-mana peserta-peserta pekerja dia yang nak pencen, dia buat kursus perniagaan. Dan di Guangzhou, China sana tu. Dia bawa ke China seminggu, saya cerita pasal perniagaan Islam dan kita terangkan. Ini tempat-tempat plaza-plaza untuk berniaga, ajar shipping bawa balik. Maknanya 4 grup. 40 orang yang nak pencen. Habis kursus saya biasa saya akan bertanya, macam mana Ji nak berniaga? Ada yang Ustaz, ini Ustaz memang nak berniaga Ustaz. Bayangkan pen macam ni kat Malaysia, kalau kita mungkin sampai dari kedai buku kan, kita ambil dia supplier kan RM1.50, RM1.8, kita jual lah RM3. Pen yang sama dekat sana China tu 2 sen 3 sen je harganya. Siapa nak tender-tender kerajaan ke apa semua, jom kita kursus. Saya boleh potong kursus kan. Maknanya ambil bangkat dekat China, kita ambil direct pada sana. Tak payah orang tengah. Ada yang, Ustaz memang nak berniaga Ustaz, Alhamdulillah. Ada yang, Ji, macam mana Ji nak berniaga Ji? Alah Ustaz, dah pencen dah. Rumah ada, kereta ada, anak semua dah masuk universiti, apa nak lagi Ustaz? Habis tu pergi Guangzhou ni, dah pergi datang percuma, pergi je lah. Habis grup keempat, saya pergi ke Xi'an. Orang Melayu kita sebut Xi'an, tapi Xi'an. Xi'an ni dah 2 jam lebih naik kapal terbang daripada Guangzhou. Ada program TV9. Yang tuan-tuan tengok baru ni dekat Usrah, kita buat korban di China tu. Maknanya tahun lepas punya korban tu. Di Xi'an ni tuan-tuan sekalian, orang Islam semua berniaga.
Orang tua-tua umur 90 tahun, janggut putih-putih pun berniaga juga. Yang tua-tua ni boleh cakap Arab. Sebelum saya balik, habis dah program TV9, saya tanya. Saya kata, Tuan, saya tengok Tuan semua dah cukup. Rumah dah ada, kereta dah ada, semua dah ada. Tapi kenapa nak berniaga? Bukan saja anak cucu pun dah berniaga dah. Kenapa nak berniaga? Kan semua dah cukup, Tuan. Kenapa Tuan nak berniaga? Dia kata apa? Aku berniaga bukan untuk kayakan diri aku. Aku berniaga sebab nak kayakan masjid. Sebab nak kayakan madrasah. Beza cara berfikir. Kita berniaga sebab nak kayakan diri kita. Sebab tu bila kita rasa dah cukup, kita berhenti berniaga. Kita ala apa nak lagi, semua dah ada dah, kan? Tapi mereka berniaga sebab nak kayakan ummah. Bayangkan tuan-tuan, katakan surau kita, masjid kita ada jutaan tabung. Masya Allah, macam-macam program boleh buat. Kadang-kadang dekat surau tu tabungannya tak cukup. Sound system, saya Cak Zawi pun saya yakin sama juga. Kita ni penceramah ni sensitif dengan sound system ni. Kalau sound system tak bagus, kesian kat kami penceramah. Terpaksa tinggi-tinggi suara kan. Sebab apa? Nak bagi orang belakang dengar. Kadang-kadang azan tu sound system surau tu, hayya ala salat, hilang. Nanti dengar balik, pup, pup, pup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putus kadang-kadang. Itu yang ustaz-ustaz ceramah kesian. Terpaksa, oh tuan-tuan sekalian. Sebab apa nak bagi dengar yang belakang? Lepas 5 tahun buasir ustaz-ustaz ni. Sebab apa? Tinggi-tinggi suara. Tapi bayangkan kalau masjid tabungannya ada berjuta tuan-tuan sekalian. Oh, Maulid Nabi boleh buat program yang grand. Ni awal Muharram yang grand-grand. Kalau kita pergi konsep Jom Heboh, sound system ni tuan-tuan sekalian beratus ribu untuk sound system. Dia ada gelombang yang dengar macam ni, ada gelombang yang sampai kat dada je. Buf, buf, buf. Sound system. Mana tak budak boleh menangis dengan orang nyanyi. Kita dengar ceramah, tuan-tuan. Tak dengar. Oh, nyanyilah imam, kesian imam tu. Kan? Cukup tahun 5 tahun buasir imam tu sebab tekan baca khutbah tak kuat. Ni. So, betul amar makruf makna betulkan cara berfikir. Saya sambut apa yang Datuk Zawi sebut. First time saya katakan, saya selesa betul. Sebab banyak kadang saya forum dengan ustaz-ustaz suka maknanya dia memberi lontaran kaya tu jahat. Sebab orang Melayu kita nak kaya jadi macam bersalah. Nak kaya tu macam bersalah. Sebab apa digambarkan? Kaya tu mestilah Nabi pun miskin lah. Dia lupa. Dia tak hurai apa konsep yang hadis kemiskinan sebagainya. Nanti lambat nak dihisap ke akhirat lah. Berpuluh, beratus lagi dalil-dalil mengenai kaya. Berpuluh lagi. Sikit saja mengenai yang kemiskinan sebab itu yang di-highlight kadang-kadang. Itu tuan-tuan sekalian sebagai kesimpulan ini, betulkan cara berfikir. Amar ma'ruf nahi munkar, anak kita ke isteri kita, orang sekeliling kita, betulkan cara berfikir. Betul cara berfikir, betul cara bertindak insya-Allah. Wallahu alam. Selamat menyambut Ma'al Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Beliau suka dengan Datuk sebab beri satu pandangan yang baik, dan saya suka dengan Ustaz Muhammad sebab dia faham saya pegang mikrofon tak ada habis masa. Jadi manakala masa kita sudah sampai ke ujungnya, jadi saya rasa saya tidak mahu mengurai lagi sebagainya. Jadi apapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih terutama pada dua ahli panel, kepada Datuk Haji Zawi Yusof dan juga panel kedua Ustaz Muhammad Abdullah yang dapat berkongsi ilmu pengalaman, dan mudah-mudahan ia dapat menyentuh hati kita untuk melakukan satu perubahan yang lebih baik, kerana Nabi sebut sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih, dan terima kasih juga kepada yang hadir pada petang ini, dan saya kata saja qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menuju acara utama.